Apa? Tak jadi? Elon Musk, kenapa pula tak jadi ni? Aduh. Macam mana ni bisnes aku ni? Kau kenal tak Elon Musk? Elon Musk? Kenal apa tak kenal pula Elon Musk. Kan? Dia kata dekat Twitter, dia excited dengan belacan tau. Dan lepas ni, dia belacan pula. Kau ni biar betul Pan. Dia bergurau je kot. Takkanlah dia nak layan benda-benda eksotik macam tu. Kau jangan lemas ni orang ni. Kalau dia tweet, mesti dia akan buat punya. Lagipun, dia ni orang kaya. Takkan tak boleh buat benda macam ni. Dan aku lepas ni akan jadi kaya raya juga. Lah, apa pasal pula bos yang kaya? Habis tu kalau dia dah ambil stok dengan aku, mestilah aku kaya. Aku kan tukar belacan. Cuba kau fikir balik. Aku dengan kau kaya jual belacan. Oh ya, kaya. Betul. Kaya. Okey, cukup stok ni. Ya betul belacan ni. Weh, apa itu? Macam ringan. Bos. Bos. Ada kurang apa-apa ke macam ringan je belacan ni? Oh, memanglah itu bos Ipan ada bagi tahu dekat production. Dia kata suruh kurangkan sikit berat belacan ni sebab dia kata ada efek bahan mentah apa benda aku tak tahulah. Sebab dia kata kalau tak kurang berat ni, kos syarikat boleh dapat untung besar. Bos ni apa macam tu? Tak baiklah. Apa tak baiknya pula? Kim nipu tak bos? Saya tak berani kalau menipu. Mana ada dosa tipu? tau. Sekarang ni kos bahan mentah naik. Kita kurangkan sikit berat belacan ni. Jadi, syarikat ada untung besar. Tapi kita dah cop dah berapa berat dia. Mana boleh macam tu bos? Dosa. Kita kena jujur Kau kena ingat berniaga ni. ini arahan bos. Kau kena ikut. Kau ni bukan syarikat kau. Kaya. Lemak. Just do it. Follow my order. Elon Musk Malaysia. Aku kaya. Belacan. Apa ni Hani? Korang ni agak-agaklah pemniaga. Dah kenapa? Tengoklah belacan korang ni makin lama makin kecil. Bungkus pun dengan suap khabar macam ni je. Dengan plastik tak apa-apa macam ni. Macam mana korang berniaga ni? Jujurlah sikit dah berniaga. Aku ni customer tau. Customer tetap. Apa? Saya ni pekerja je. Mana boleh macam ni? Customer is always right. Sedihlah macam ni. Okey. Bos. Tengok ni bos. Nanti bos ni. Apa ni? Pelanggan tetap kita pun dah komplain. Tak boleh macam ni. Sekejap bos ni. Pelanggan tetap kita dah komplain ni. Nanti aku beritahu. Sekejap. Bos Irfan. Bukan. Bos Elon Musk belacan Malaysia kita. Tak sedih tu kau ni. Siapa pula? Macam mana tak sedih? Belacan dia Elon Musk tak jadi beli. Dia beli belacan jiran kita. Tak jadi? Itulah. Orang dah cakap. Belum apa-apa. Belum untung besar. Niaga dah kona-kona. Inilah. Nasib baik tak jadi kau jadi pun tak tahulah macam mana. Ya Allah. Lepaslah bos. Baik, Assalamualaikum salam Malaysia Madani. Saya Hafiz Dawson. Saya Syarul Islam. Pastinya anda sedang menonton Cuit Sikit Jangan Sentap. Tepat jam 11.05 pagi. Kita akan bersiaran secara langsung di TV1, saluran berita RTM dan juga kita akan live di TikTok. Mana lagi? Laju cakap. Lalu, masa lupa. Banyak makan belacan. Banyak makan belacan. Saya rasa YouTube pun ada, semua ada. Semua ada. Anda boleh tekan komen platform. anda di TikTok. Pastinya kita akan bacakan komen-komen anda. Betul. Berkenaan dengan Elon Musk, betul ke nak invest dekat belacan Malaysia? Betul ke, Bis? Tak tahulah, tapi isu punya kecoh punya isu belacan tu. Punya kecoh. Teringat cerita Piramli. Kenapa aku suka beli belacan? Ingat tak cerita tu? Kau tak tengok? Apa ini lama sangat. Awak tak rehearsal ni tadi, saya lupa. Aduh, generasi sekarang ini. Generasi sekarang. Tapi itulah sebenarnya orang cakap kena telus kalau nak berniaga ni. Itulah kita bagi bayangan sikitlah tentang topik hari ni. Tapi itulah muka-muka yang akan menangi anugerah skrin nanti. Makin panjang sikit. RTM dah hantar satu calon. DJ Sonic ke ABBBH. Kita akan hantar lagi 5 nanti lepas ni. Sebenarnya akan bertanding dalam kategori pelakon terbaik. Tapi sekarang ni Hafiz, kita nak bawakan kepada anda sebenarnya berkenaan dengan topik telus dan jerat ni berkenaan dengan apa Hafiz? Berkenaan dengan sekarang topik besar kita adalah digitalisasi ataupun digitalization. Okey. Susah nak sebut. Lebih cakap English lah. Digitalisasi itu sendiri sebenarnya kita nak bercakap dengan berniaga secara online. Betul. Sekarang ni makin banyak orang berniaga secara dalam talian ataupun online ni. Semakin terdedahlah kita kepada penipuan dalam talian. Ramai jadi masa ada yang beli iPhone dapat lesung batu. Ada yang beli awak ni perumpamaan awak ni. Betul, cerita betul. Ada yang beli Z Flip tu dapat cermin macam tu. Ada juga. Saya pula ada kes ada lebih kurang. Ada juga dia.
bercinta dengan perempuan online, dapat datang laki. No, takut. Aku risau. Dan dia takut dan datang. Itu pun satu jugalah sebenarnya. Kau salah serba ni. Salah serba. Okey, Tapi itulah perumpamaan dia. Bukannya jerat. Tapi kita kena telur. betul-betul terjerat kau ni. Nyanyi sikit jerat kita. Tak lupa. Okey, itulah. Tapi contoh dia sangat liar Contoh sangat liar. Tapi memang betul ramai yang tertipu dan mungkin anda boleh kongsikan dekat kita kalau sempat kita baca yang tertipu itu, insya-Allah kita akan kongsikan sebab tetamu kita pun dah bersedia untuk cerita-ceritanya. Jadi kita berehat dulu seketika, kita akan kembali selepas ini cuit sikit. Jangan sentap. Bagaimana mengundi? Buat semakan tempat mengundi dan pergi ke saluran yang ditetapkan. Masuk ke tempat mengundi apabila dibenarkan oleh polis yang mengawal. Serahkan MyCard dan slip saluran kepada kerani pengundian pertama. Tunjukkan kedua-dua belah tangan untuk diperiksa. Bergerak ke hadapan kerani pengundian kedua. Celupkan jari telunjuk kiri ke dalam botol dakwat pilihan raya. Dapatkan kertas undi daripada kerani pengundian ketiga. Tandakan pangkah pada ruang kosong bersebelahan nama dan simbol calon pada kertas undi. Masukkan kertas undi yang telah ditanda ke dalam peti undi. Keluar segera dari tempat mengundi setelah selesai. Laksanakan tanggungjawab anda. Baik, bertemu kembali dalam cuit sikit. Jangan sentap. Alhamdulillah, kita punya topik hari ini sebenarnya besar. Tapi fokus kita sebenarnya berkenaan dengan perniagaan. Kena ada kiblat yang betul Kena ada kiblat dan juga hala tuju yang betul. Betul. Sama-sama kita nak ajak mereka hala tuju. Jadi kita perkenalkan terus kepada anda. Tetamu yang ada di studio hari ini, kita perkenalkan terlebih dulu sebelah kanan Syai ini, Datin Sri Azliana Hassan, Ketua Pegawai Eksekutif Ustanitas Sdn Bhd ataupun CEO. Apa khabar, Datin? Apa baik. Thank you for inviting. Nampak Syah Nabila Razali sikit. Ya ke? Dia memang ada look. Ada look. Iras. Kita juga bersama dengan Zoyur Rahman dan kita bersama celebrity dan juga usahawan. Terima kasih kerana menjemput kita orang. Juga kerana makin kurus Zoe Makin kurus. Lepas ni bagi tips. Bagi tips. Kita nak tahu ni telus ke jerat? Betul. Mereka ada cerita dan seorang lagi tetamu secara dalam talian. Ini jauh. Kita panggil dia, tak sempat nak datang dekat sini. Kita bersama dengan Wan Dazrin. Ketika ini dalam talian. Assalamualaikum. 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 Berulang suara kita. Berulang suara kita. Alhamdulillah. Okey. Mungkin Wan kena slowkan sikit volume kita ataupun pakai apa kata kita? Earphone. Pakai earphone untuk audio lebih jelas. Tapi sebenarnya kita nak akan bersama dengan mereka sebentar aja lagi. Kita nak pergi ke Vox Sports sebenarnya. Kita nak tanya orang awam, kenapa diorang beli barang online? Ya, kita tengok apa mereka kata kenapa mereka beli online. Sana. Selalu dalam seminggu tu ada 2-3 kali lah. Macam saya bekerja kan, susah nak keluar lepas tu. Saya semua beli online lah. Banyak macam barang sekolah anak pun sekarang semua boleh dapat dekat online kan. So, semua beli online lah. Jimat masa kat situ. Lebih mudah, senang nak cari. Macam katalog dia dah ada. Kalau sebulan tu 2-3 kali lah. Macam baju, tudung, seluar, macam tu lah. Sebab lagi murah daripada kat kedai. Beli barang keperluan lah. Biasanya shampoo ke. Biasanya ada murah kan. Biasanya dalam talian dia banyak bagi diskaun. Ada timing-timing dia bagi diskaun lah. Sukalah of course sebab mudah kan. Kita order je lepas tu dia hantar kat rumah. Macam saya sekarang baru ada baby. So banyak beli barang baby lah sebab dia ada voucher lah, reward semua lagi murah lah daripada beli kat kedai. Sebulan at least macam sekali macam tu. Sebab lagi mudah dan harga pun lagi murah. Sebab sekarang online pun dah banyak promo compare dekat kedai. Saya sekarang ni banyak beli barang mainan, barang game macam tu lah. Sebab mudah. Sebab boleh akses bila masa. So kita senang lah. Nak buat pilihan pun senang. Tak payah pergi ke kedai. Tak payah bazir masa lah. Saya selalu beli barang macam baju, barang motor. Kalau dekat luar, ada setengah barang tu tak ada kat luar. Kalau kat online, dia senang nak jumpa. Ya, itu dia pandangan orang ramai kenapa mereka suka sangat beli online. Banyak cakap mudah, ordernya sampai rumah. Memanglah sampai rumah, tak ada lain. Lepas tu masa tak payah kita nak berebut-rebut. Kadang kita kerja 8 sampai 6 nak beli bila. Berapa kau beli online?
Jangan tanyalah. Jangan tanya. Orang kira gaji aku pula. Banyak benda nak jawab nanti. Tapi kita nak bersama dengan tetamu kita. Kita nak tanya juga Datin Nana. Kalau kita berniaga online ni, kalau tadi kita dah dengar berkenaan dengan beli secara online. Tapi berniaga secara online cabaran lain sikit. Okey, cabaran secara berniaga secara online ini sebenarnya secara keseluruhannya. Mereka semua dah transform, IKS ni dah transform, entrepreneur dah transform sejak COVID. Whereby masa tu kita nampak itu turning point dia lah. Turning point 100%. Usahawan berubah ke platform online kerana ketika itu kita semua transformasi, bukan saja Malaysia but the whole world. Kalau kita tengok semua duduk di rumah dan platform itu menjadi platform utama untuk kita menggunakan ketika itu nak beli barang, nak makan, nak minum dan segala-galanya. Nak lagi sama PKP kan? Yeah, that was right. That was a COVID-19 dan ketika itu Zoe, I rasa you pun 100% utilize online dan ramai yang tak berniaga menjadi usahawan juga ketika itu dengan platform online. So rasanya cabaran online ni tak banyak sangat. Cuma cabaran online ni pada mereka yang tak tahu buat konten, itu adalah satu cabaran. Sebab they don't know how to create the content. Macam mana you nak buat konten tu supaya boleh nak tackle pembeli, pengguna kat luar sana supaya beli produk you. That's the only cabaran lah. Dan ramai yang saya rasa warga yang tidak pandai IT, yang tidak tahu menggunakan apps ataupun telefon, itu adalah satu cabaran buat mereka supaya yang mereka rasa tertekan ataupun macam mana nak menggunakan apps, macam mana rasa berat dan itu adalah cabaran buat mereka. Tetapi sekarang ini saya rasa Usanitas yang berhad pun kita ada webinar, kita ada everything yang related to digitalization dan kita juga ada kita punya program penjenamaan dan pendigitalan di mana kita juga ada platform e-commerce kita yang kita panggil Usanita Mall. Di situ semua IKSB 40 yang ada produk, yang ada perniagaan, mereka boleh menjenamakan produk mereka dan jualan secara langsung di platform Usanita. Semua go digital. Go digital. And kita ada VIP merchant kita whereby semua rakan strategik Usanita di kalangan usahawan selebriti juga menempatkan produk mereka di situ termasuk Zoe. Betul. Zoe, cabaran macam mana? Dari segi tadi ada sebut konten tu. Saya rasa Zoe tak ada masalah nak macam mana nak bagi orang tengok video kita live kita ni lebih orang cakap direct. So kita kena kreatif, kita kena pandai cakap dengan lightingnya, dengan produk yang kita nak tampilkannya itu secara live. Dan dalam e-commerce ni dia kena ada voucher, kena ada coin, nak kena ada macam pelbagai jenis lagi supaya pembeli di luar sana dapat untung yang lebih. And then bukan sahaja beli hari ni esok dah sampai dah. Kalau nak dikomparekan dengan dulu, beli hari ni mungkin seminggu 2 minggu. But now beli hari ni esok dah sampai depan rumah dah. Dan beli barang dapat dulu baru kita bayar COD. So dah ada pelbagai jenis platform yang cepat, mudah dan selamat. Tapi ada juga risiko kalau seller tak ikhlas, nak untung lebih. Saya pernah dapat, saya beli dekat e-commerce, saya beli bag luggage. Dalam sekali sampai apa tau? Cincin plastik, Mat. No, itu kita tadi lah. Ya, daripada luggage yang besar tu, yang besar tu, lalu saya sampai cincin kecil tu je, plastik pula tu. Macam tikam punya tu. Betul. Itu daripada luar negara lah. So itu adalah cabaran dia. So nak membeli secara e-commerce ni kita kena bijak. Kita kena tengok review dulu, bad rating. Pertama sekali kita tengok yang 1 star dulu, bukan yang 5 star. Biasa kita nak tengok beli barang online ni kan, orang dah bagi banyak rating yang bagus-bagus. Kita nak tahu kenapa customer ni bagi bintang yang sikit 1, 2, 3 ni. So kita tahulah, mungkin seller ni penipu ke, barang dia tak ada kualiti ke dan sebagainya. Itu adalah satu tips. Dan juga kita akan ajar macam mana dekat program Bootcamp Usanita nanti sebagai seller nak menjual kepada pembeli. Ada banyak teknik-teknik dia. Lepas tu dan dekat e-commerce kan kita kena ajar juga ada perkataan yang tak ada nak cakap lah. Betul. Itu sesuatu yang mereka perlu take note dan alert. Sebagai seorang usahawan, you kena tengok platform apa yang gunakan. Kerana terlalu banyak platform digital yang ada kat luar sana dan mereka kena tahu kemahiran bagaimana mereka nak bercakap, apa yang do or don'ts. They have to know how. Dan sekarang ni kalau kita tengok di online mereka memainkan promotion. Kita ada 111, 222, 777, 888 yang akan datang. So this is how usahawan mereka perlu grab the opportunity untuk
nak promosikan produk mereka dan mereka perlu pandailah orang kata nak cipta marketing. Okey, so saya rasa bootcamp kita akan datang 3.0 ni, kita akan adakan satu bootcamp untuk perintis Susanita di mana the art of marketing. So the art of marketing nowadays kita dah tak fokus macam marketing sebelum ni. You ada banyak buat direct selling, you kena berjumpa orang kat luar. But the art of marketing kali ini adalah digitalization. Apa itu marketing melalui digital? Tapi kan Syahid, Zoe pun beli beg online Kau jangan mandai nak beli butik Okey, bercakap tentang perniagaan dalam platform pelbagai ni, saya nak tanya kepada Wan Dazrin yang berada dalam talian ketika ini. Ini kita nak sentuh sikit lah, kita nak cuit sikit dari segi sudut pandangan Islamnya. Kalau kita nak tanya Wan, perniagaan sekarang dah pelbagai. Kalau nak banding zaman dulu, memang betul Islam mengajak kita untuk berniaga, itu pun satu sunnah dan sebagainya. Dari segi agama, macam mana kita nak tekankan peniaga online ini dari segi sudut hukumnya, perkara-perkara yang perlu dipandang serius dalam berniaga ni, Wan? Baik. Thank you pengacara kita. Dua orang tu yang kacak tu. Yang kita belanja, kita pergi kedai sekarang. Okey, wahai komunitas kreatif Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga sesi kita bersama-sama, Datin, Zoe, korang semua pada pagi ni dapat memberi manfaat pada setiap hadirin yang sudi mendengar dan meminjamkan mata mereka untuk kita. InsyaAllah. Okey. To be honest, tadilah itulah yang seperti mana Zoe bagi tahu tu, tanpa Zoe sedar, itu adalah salah satu daripada bahagian yang penting dalam pembahagian fiqh al-bai' ataupun fiqh jual beli kita sebut dalam bahasa Melayu. Iaitulah salah satu daripada bab online ni, benda yang pertama and very necessary, sangat penting, ialah pertama sekali kita kena tahu barang yang kita nak beli itu wujud ataupun tak. Kalau nak beli secara online, so kita kena tengok review, tengok feedback, and antara trik ataupun tips untuk kita tahu yang lebih tulus tentang penjual tu adalah kita tengok dia punya bad review. Kalau ada apa dia punya feedback dalam bad review tu, dan daripada situ kita tahulah bagaimana seller tu sebenarnya mendapat feedback daripada customer. Jadi kita kena tahu, kita sebagai seorang umat Islam, khususnya dalam perihal Islam, kita wajib ambil tahu tentang kewujudan produk tersebut. Apa dia bukti, apa dia video, apa dia gambar, apa dia live video yang boleh diberikan oleh penjual kepada kita. Semak dulu. Tabayyun adalah diajar kepada kita semua untuk mengenal pasti dan semak sebelum kita membeli sesuatu barang macam tu. And then lepas tu, selain daripada sudut pandang adakah produk itu wujud ataupun tak, susulan selepas itu yang diajarkan dalam kaedah fiqh al-bai' ataupun fiqh jual beli, kita kena tahu harta yang kita nak beli ataupun barang-barang items yang kita nak beli dalam online tu, adakah dia diiktiraf di sisi syarak. Ada penjualan online yang disebutkan ataupun dikategorikan sebagai haram, kalian semua. Antaranya arak, haram hukum dia. Tak boleh beli, haram, hukumnya haram. Barang-barang yang berkaitan dengan maisir, barang-barang yang berkaitan dengan judi, haram hukumnya dijual beli. Musribat. Yes. Jadi benda-benda tu kita kena take note. Yes. And paling penting kan, satu benda lagi yang ramai orang terlepas pandang. Adalah dulu lebih kurang tahun 2017 saya pernah keluarkan satu artikel yang panjang tentang barang kopi ori. Itu online pun ada sudut hukum hakam yang terperinci dalam Islam yang perlu kita telitikan sebelum kita beli satu-satu barang untuk kenal pasti adakah barang itu kopi ori ataupun original. Bolehkah kita beli ataupun tak? Bolehkah seorang penjual itu menjual ataupun tidak? Macam tu korang. Okey. Soalan juga tu kan? Betul. Macam kata awak, ori ke? Ori, insyaAllah. Okey, sikitlah. Saya nak tanya Dai sikit. Sebab Datin dan juga Zoe cakap tadi berkenaan dengan ada promosi-promosi tertentu kadang-kadang bila berniaga ni. Kadang-kadang ada peniaga yang kata, kata diskaun sekian-sekian, sebenarnya dijual tu harga sebelum diskaun pun. Itu apa hukumnya sebenarnya? Itu antara ciri-ciri ataupun contoh seorang usahawan yang melakukan kezaliman dalam perniagaan. Zalim. Ya. Ta'kulu amwalukum bainakum bil batil. Jangan kita makan harta benda sesama kita dengan cara yang salah. Yang mana antara salah satu bentuk kezaliman dalam perniagaan adalah marketing yang penuh dengan penipuan kalian. Yang mana dekat marketing tu lain, bila sampai depan-depan lain, itu adalah satu kezaliman dalam perniagaan sebenarnya. Dan orang yang melaksanakan kezaliman dalam perniagaan ada banyak dalam periwayatan hadis Nabi. Nabi tak mengaku sebagai golongan, itu satu. Kedua, Nabi sebut dalam hadis akan dilaknat oleh Allah.
So that's why walau macam mana pun seorang usahawan nak mencari keuntungan dalam produk dia, dalam barang-barang dia dekat online, will always be do marketing on the right track dalam sudut pandang kerangka syariat Islam supaya ia diberkati. Kurang insya-Allah. Ya, baik, itu dia jawapan. Itu sudut pandang dari segi agama dan sebagainya. Yang paling penting kita jangan jadi peniaga yang zalim, itu yang kita takut sekali. Baik, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Banyak lagi persoalan saya nak tanyakan kepada Datin dan juga Zoe dan juga Wan lepas ini. Kita akan kembali selepas ini. Dalam cuit sikit, jangan sentak. Kerajaan Malaysia melalui kertas putih di Parlimen telah mengisytiharkan bahawa ISIS, IS atau Daesh adalah sebuah kumpulan pengganas. Kumpulan pengganas ini menerbitkan pelbagai jenis produk propaganda berbentuk risalah, video, cakra padat, baju, majalah, bendera dan poster bagi tujuan menyebarkan ideologi mereka. Sekiranya didapati memiliki barangan yang berkaitan dengan kumpulan pengganas, anda akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 130JB-1-A dan -B Kanun Kesiksaan. Penjara maksimum 30 tahun dan denda jika disabit kesalahan. Fanatik dan taksub beragama pencetus kepada ekstremis dan radikalisme. Bersama kita memelihara keamanan negara. Menetapkan tarikh-tarikh penting seperti berikut. Saksikan secara langsung undi awal PRU DUN ke-15. Selasa, 8 Ogos, 8 pagi hingga 12.30 hari di TV1, saluran berita RTM dan RTM Klik. Bersua kembali dalam Cuit Sikit Jangan Sentak. Pastinya kita akan bersama dengan tetamu kita. Zoe kata jangan cuit sikit, nanti geli je. Geli. Banyak sikit. Tapi sebenarnya tadi kita dah tanya berkenaan dengan yalah, jangan menzalimi pembeli-pembeli ni sebab itu satu kezaliman dalam Islam. Betul. Kalau macam nanti ada 1,000 peniaga di bawah Datin, macam mana kita nak tapai supaya mereka ni 1,000 ni tak menzalimi sebab awak menyediakan platform? Okay. Soalan. Alright. Cuit sikit lah. Sebab saya tunggu juga dia nak cuit saya. Okey. Sekarang ni usahawan di bawah Usanita kita ada dalam 1,800 usahawan. Dan usahawan ni bagaimana mereka duduk dalam kita punya community is actually through the program. Kita ada program yang berbeza-beza. Macam sekarang kita tengah menjalankan program penjenamaan dan pendigitalan di mana 50 orang usahawan IKS ini diorang akan menggunakan Datuk Roshamno sebagai duta produk mereka. Jadi kalau kat luar awak nampak depan ni ada produk for free. Awak nampak kat luar depan ni ada sambal muka Datuk Rosham, ada kacang muka Datuk Rosham, ada air. Ya, itu adalah mereka adalah perintis Usanita. Ya. Kenapa kita bagi direction itu? Kerana kita nak membantu mereka dalam menggunakan duta. Sebab berapa nak ambil? Kalau nak ambil awak pun jadi duta mesti dah mahal. juga ni. Tapi kan 100. Tapi Datin, kalau kita tengok kan macam orang sekarang ni dah ada peluang untuk menggunakan digital. Kadang-kadang semua percuma tapi masih ada lagi macam terutama sekali golongan belia ni yang like macam ambil sambil lewa. Kadang-kadang peluang depan mata dah tapi tak mengguna sebaiknya. Inilah dia yang kita katakan mereka tidak pandai rebut peluang. Because zaman sekarang ni you tak boleh dah nak tunggu peluang. You have to cipta your own peluang ataupun you rebut peluang. Kena kejar. You kena kejar peluang. So bila Usanita memberikan program-program sebegini, mereka perlu pandai rebut. Dan ada yang mereka kadang-kadang di kalangan perintis pun kan Zoe, mereka tidak grab peluang. Kita bagi webinar secara percuma. Kita bagi program-program kita yang kadang-kadang kita buat sharing session, coffee session kita secara percuma. Tetapi disebabkan peluang itu mungkin kadang-kadang bukanlah semua. Ada mereka ada kengkangan masa, ada kengkangan dari segi kewangan. Jadi tidak adalah boleh kita nak katakan salahkan semua ni tak ada. Orang kata dia orang tak nak take the responsibility. Tidak. Mungkin komitmen mereka tidak membenarkan mereka untuk datang. Tetapi jika ada peluang, you have to grab it.
Kau sekarang ni zaman semua saya rasa Lambat kena tinggal. Lambat you tinggal. Fast action, fast result. Betul. Dia lambat memang tinggal belakang lah. Ya, betul. Okey, sementara Datin dah sebut pasal usahawan sebagainya. Sebelum saya nak tanya Zoe, kita nak tengok dulu package kita minggu ini berkaitan dengan usahawan muda dalam platform e-dagang ini. Jadi kita saksikan sikit bagaimana sebenarnya usahawan ini berjaya menggunakan peluang yang ada untuk berjaya sehingga hari ini. Saksikan. Check it out. Yang belacan ke? Bukan. Usahawan muda berusia 36 tahun, Adha Izhan pernah diiktiraf Perbadanan Teknologi Maklumat dan Ekonomi Digital Selangor (SIDEK) sebagai antara usahawan e-dagang meraih jualan tertinggi. Anak kelahiran Kelantan ini menceburi bidang pembuatan dan rekaan kasut sejak berusia 26 tahun. Sebelum itu, beliau pernah bergelar juru foto selama 2 tahun. Saya beritahu mak saya, Umi, saya rasa macam saya nak jual produk tudung. Lepas tu Umi saya cakap, tudung dah tepu. And then saya cakap jubah pun dah biasa. Why not you try kasut? Waktu tu saya bukanlah setuju sangat. Saya macam kurang setujulah sebab kasut kan, kasut perempuan pula tu. So saya cakap dengan dia, tak apa Mi, saya tolong. And then saya buatkan Facebook page untuk Umi. And then saya tolong macam mana nak marketkan, ambil gambar semua saya uruskan. Dia pun setuju. So saya letaklah nama Butik Umi masa tu. Nak register SSM tak boleh. Sebab Butik Umi, Butik Mama, Butik Mak semua dah ada. So yang tu yang saya terfikir, saya rasa macam saya kena cari inisiatif baru. And then saya terfikirkan Madrid tu bila saya tengok Mak dalam bahasa Itali ataupun Spain. Start dari situlah saya uruskan Madrid. Daripada seminggu ke 2 minggu naik 10,000 followers macam tu. Tak sangka rezeki mak saya. Okay. And then after that terus menerus mak saya cakap, okay, you teruskan. Pada awal perniagaannya tahun 2013, Adha menggunakan platform media sosial untuk memperkenalkan jenama kasutnya dan beliau mengurus sendiri daripada pembuatan kasut, pembungkusan dan penghantaran kepada pelanggan. Seiring peredaran teknologi, Adha juga tidak ketinggalan untuk memanfaatkan medium dalam talian apabila membina laman e-dagang sendiri bagi meningkatkan jenama bukan sahaja di Malaysia, malah keluar negara. E-dagang sendiri sebab utamanya adalah dia under kita punya kontrol. Kalau macam kita bagi contoh luar negara, Amazon pun banyak kes yang jadi. Dalam lokal ni saya tak pastilah sebab saya tak pernah kan tengok, tapi banyak kes yang terjadi dekat Amazon sendiri. Bila dia letak barang dia dalam Amazon, perniagaan dia naik bagus semua, tapi ada satu masa Amazon akan baca benda tu dan tarik data tu semua dan jadikan produk diorang sendiri. Jadi bila kita punya produk sendiri dan letak dekat e-commerce kita sendiri, kita boleh kontrol dan kita tak perlu nak bagi tahu orang pasal kita punya data. Madrid dihasilkan di kilang tempatan mengikut rekaan Adha sendiri. Beliau membuka kedai pertama di Seri Kembangan dan meraih jualan lebih 30 pasang kasut sehari. Pada 2017, beliau membuka butik kasut di Cyberjaya dengan dibantu isteri Nurul Hidayah serta 9 pekerja di bawah seliaannya untuk bersama-sama membantu mengukuhkan jenama kasut keluarannya. Produk kasut dekat negara kita ni semakin tahun semakin baik sebenarnya. Bila banyaknya pesaing, mereka dan kami juga akan bersaing secara sihat. Maksudnya dari segi material, penggunaan material, dari segi harga pun. Tapi yelah, kita pun tengok ekonomi sekarang kan, semua benda berubah, semua benda naik. So kita cuba untuk bertahan dan kita cuba kekalkan USP utama kita lah, cantik, wajib selesa. Adha Izhan juga mempunyai rangkaian dengan penghilang di China, Thailand, Indonesia. Selain di negara ini yang bertanggungjawab menghasilkan kasut rekaannya. Kini, selepas 10 tahun beroperasi, Adha Izhan membuktikan jenama tempatan mampu bersaing dengan produk keluaran antarabangsa. Bila kita nak buat something, start first. Tak kisahlah kita ada A ke, kita ada Z ke kan, start first. And then jangan cepat mengalah. Sebab
Perjalanan ni dia tak ada macam start hari ni esok jadi. Tak. Dia kena very slow. Kadang orang cakap slow lah engkau ni kan, buat Facebook ads RM20 sehari, mana untung? Contohlah something like that. Tapi bagi saya, at least you start. At least dia dah tahu dengan RM20 tu dia dapat apa. Mungkin dia akan tambah RM50 lagi. And then support system lah. Support system daripada family tu utamanya. Dan kalau ada partner-partner. Dan paling penting sekali adalah teamwork lah. Kita punya team. Kita dah dengarkan pengalaman, cabaran, segala cerita Onak dan Duri dengan seorang jaka yang buat kasut perempuan. Itu contoh yang berjaya lah. Sekarang saya nak tanya Zoe pula. Zoe ni daripada pengacara, lama dah saya kenal Zoe ni. Daripada zaman saya kecil sampai sekarang, dia masih kecil lagi. Masih muda, bukan kecil, muda. Awet muda lah. Betul lah, lama dah dia bertapak kat sini. Tapi bermula daripada pengacara, pelakon, tuk berniaga. Bila sebenarnya Zoe start berniaga ni? Yang mula-mula orang kata dah fully utilize digital. Saya berniaga pada 2017-2018. Okey. Sebab kan saya diberi pendedahan dengan make up macam korang semua kan. So macam masuk set kan ataupun sampai kat location nak shooting, kena make up, kena touch up kan. So ramai followers tanya saya, kenapa muka glowing, you pakai produk apa. So daripada situ saya terfikir, daripada kita promote brand lain, why not kalau saya create my own brand. So kat situ dah fikir dah nak buat apa. So macam kebanyakan kalau yang membeli, kuasa pembeli adalah wanita. So saya kena buat produk yang wanita suka. Okay. So daripada situlah terfikir-fikir nak buat nama yang nama macam memberi rahmat lah. Mikael. Nama Mikael lah nama malaikat yang memberi rezeki. So conversion kan jadilah Mika series. So daripada situ. Ada juga baru tahu dah. Dia tak pernah share dengan sesiapa pun. Eksklusif satu luar biasa. Memang eksklusif satu. Tapi Zoe nak tanya juga, ada juga yang tanya lah kan, berkaitan dengan telus dengan jerat ni topik kita. Bukan saya tanya lah, orang tanya. Ada orang cakap bila kelakar jujur. Ya, kau orang tanya. Ni atau. So bila orang tanya kan, bila siapa Zoe keluarkan satu produk kecantikan, orang cakap Zoe keluarkan produk kecantikan, mesti dia cocok ni, muka dia cantik lah, apalah. Ni betul-betul telus ke jerat? Zaman sekarang cocok is normal. Cocok? Tak, betul. Okay. Sekarang dah banyak dah klinik estetik dan sebagainya. Cocok bukan macam yang halal lah. Yang haram pun ada juga. Itu individu. You nak choice macam mana? Itu pilihan you sendiri. So bagi saya cocok ni lah lumrah. Sebab apa, orang nak cantik. You guys pun kalau macam muka kusam mesti nak muka nampak glowing kat TV kan. So orang apabila kita dah okey, orang confident dengan kita. So maksud itulah cara singkat. So diberi pilihan secara singkat ataupun secara lambat. Okay, share kontak nak bagi. Dapat nak kan? Itulah tetapi orang kata cocok itu ataupun estetik itu bukanlah orang kata produk yang kita perlu pakai hari-hari. Itu once a while dia punya treatment. Macam suplemen juga lah. Dia boleh menggantikan suplemen you, sama ada you tak nak makan ubat atau apa. You ada orang kata dari alternatif lain. Yang penting sekarang ni jangan beli ubat-ubat di e-commerce yang tak ada pengiktirafan. Lepas tu tiba cocok sendiri, tiba-tiba kita tak tahu apa isi dalam tu, tiba-tiba kita ambil kan. Dan lagi vitamin C dan sebagainya. Itu bahaya. Ada yang beli drip kan ada sedut kat hidung. Saya nak tanya Wan pula terlebih dahulu. Kalau kita lihat, okey, saya bagi contoh tadi, kita lihat usahawan yang berjaya, seorang lelaki jual kasut wanita, Zoe jual alat make up dan sebagainya. Tapi ada juga kadang-kadang mereka ini seorang lelaki berniaga secara dalam talian, contohnya jual tudung, habis dia pakai tudung semua. Ini macam mana cerita Ustaz? Soalan kita jelaskan sebenarnya. Saya pakai make up kat itu. Buat live. Terima kasih. Terima kasih Hafiz atas soalan yang bernas dan soalan yang cepu emas sebenarnya. Saya rasa korang semua tahu Dak Iwan antara yang paling tegas dalam hal lelaki yang suka berpakaian macam perempuan, suka nak jadi perempuan, lepas tu gunakan pendedahan tersebut sebagai part of marketing untuk buat paid review. Itulah kurang hari ni, ya Allah, ya Tuhanku, dunia tunggang terbalik. Sebab itulah saya ala-ala saya dapat peluang ni, Datin pun ada, Datin sebagai ketua pegawai eksekutif, bolehlah saya sampaikan kepada Datin dan juga mereka-mereka yang berada sebagai top leaders dalam business management ni. So kalian adalah tunggak yang perlu aturkan ataupun menjalankan atau mengenakan piawaian terhadap satu-satu paid review tu, contoh untuk marketing purpose. Saya rasa Zoe pun faham, Datin pun faham, hampir semua orang-orang yang buat bisnes faham.
orang yang buat piawaian tu main peranan. Ingat kita ramai terlupa bila mana kita adalah tunggak yang menghasilkan piawaian untuk diikuti, kita bayar seseorang, kita sertakan syarat-syarat. Kalau syarat-syarat itu adalah syarat-syarat yang melanggar syariat Islam, sehingga kena buat marketing yang sampai tahap satu orang lelaki kena berpakaian macam perempuan, bertingkah laku macam perempuan untuk tarik perhatian ramai untuk satu-satu video itu jadi viral, ketahuilah bahawasanya orang yang menjadi tonggak itu akan memulakan atau buka tali kepada perjalanan satu rantaian dosa yang sangat panjang. Rasa kita, Ustaz. Tapi kita di Usanita kita memang ada SOP. Setiap usahawan kita memang akan macam Dai cakap tadi, kita memang menekankan dapatkan rujukan dan tak, kita memang menekankan mereka supaya mereka buat produk mengikut apa kapasiti mereka. Kadang mereka seorang lelaki, kalau you nak jual barangan perempuan seperti kasut atau apa, itu unisex, saya rasa tidak ada masalah. Tetapi penyalahan dari segi lelaki memakai lipstick ataupun memakai tudung, itu saya rasa terlalu obvious. Yang you sebagai seorang usahawan, apa yang cuba you nak ketengahkan? Apa misi ataupun objektif yang you cuba nak buat di luar sana? Kan sebab kita di Usanita kita ada prinsip kerana kita adalah badan pemudah cara ataupun entity body yang represent is not only kita punya community, but kita bekerjasama secara rapat dengan pihak kementerian, agensi dan juga badan-badan corporate. Betul ya, Dai Iwan? Jadi saya rasa macam punya store tu lah. So far tak pernah lagi. Saya akan pilih yang mall ataupun kedai betul, yang genuine lah. Kalau tengok followers sikit, review tak banyak, saya tak belilah. Contoh saya cari satu barang tu, saya akan cari 2-3 kedai yang sama dan saya akan bandingkan harga dengan dia punya review. Untuk saya suka tengok review, tengok komen dia. So kalau komen dia macam trusted, saya akan beli lah. Baik, bertemu kembali Cuit Sikit Jangan Sentap. Itu yang ditanyakan. Rapat sangat sana sikit. Sana sikit. Okey. Ramai yang berkongsi kepada kita, pernah tak ditipu online atau ada tips yang dikongsikan oleh mereka. Saya nak tanya pada Zoe juga. Ya, saya. Zoe lagi? Sentap kali tadi. Okey, Zoe. Sikit tadi. Tadi Zoe cerita pasal beli luggage kena tipu sebagainya. Macam bila dah berlaku macam tu, Zoe sendiri apa tips yang Zoe selalu lakukan untuk tidak tertipu kali kedua ni? Maksudnya kita kena buat research brand tu. Untuk kita nak membeli, make sure seller yang kita tengok tu adalah register. Dia macam ada seller biasa dan seller mall. Mall ni adalah seller yang berdaftar. So biasa kalau yang berdaftar ni, dia tak akan menipu pengguna dia. Dan lagi kalau macam yang biasa seller ni mungkin lah. Tapi for now kurang dah yang menipu ni, sebab yelah, dia kena jadi seorang yang bijak lah nak membeli di media sosial ni kan, dan lagi di e-commerce. So macam saya cakap tadi, kena tengok rating, kena tengok feedback daripada customer, apa keburukan dia dan sebagainya. So kita kena jadi budak yang bijak e-commerce ni. Dan sekarang ni zaman netizen, keyboard warrior. Kalau lagi viral. Kalau you nak jadi usahawan, you nak momentum perniagaan you lama. Kan sebab kita berniaga ni, kita bukan nak berniaga sebulan dua. Betul. Kita nak berniaga ni untuk long term. Jadi kalau you rasa perniagaan you nak long term, you kena berniaga dengan sebetulnya. Ambil kira dari segi Islam, ambil kira dari segi orang ramai, ambil kira dari segi produk tu sendiri, kualiti apa yang you nak bagi kepada masyarakat kat luar sana. Itu yang paling penting, kerana feedback ataupun review daripada pengguna itu sangat akan penting, menaikkan rating produk you, dan senanglah produk you nak berkembang dan you nak menghasilkan penjualan. Jadi saya rasa itu yang penting lah. Nak sekarang ni zaman apa pun yang kita buat. That is why di Usanita, bila bab konten, kita nak perintis kita refer pada kita selalu. Kerana kita tak nak mereka tersilap. Kadang-kadang mereka rasa benda tu biasa. Tetapi penerimaan orang di luar tak biasa. Kan macam contoh benda-benda yang kita berlaku sekarang, saya rasa dalam pendigitalan, walaupun dia mudah, tetapi ini perkara yang perlu diambil serius. Macam Mika Series, apa yang Datin Sri Nana cakap tadi betul lah. Rating, kita kena menjaga rating. Sebab apa? Daripada rating itulah customer boleh membeli ataupun tidak. Daripada Mika Series, kita kalau macam kita dia beli contohnya 2 bedak kan, tiba-tiba sampai 1 je. So customer call, kenapa dapat 1 je, ini menipu ke apa? So kita daripada kita memang ada department yang akan call balik customer, tanya kenapa bagi rating 1 bintang, bagi feedback balik. And then kalau kita
kita salah, kita akan hantar balik ataupun kita akan refund ke dan sebagainya. So itu adalah tanggungjawab daripada seller. Kini macam pekerja yang amanah lah kan. Yang penting sekali kena ikhlas, kena jujur dalam online. Macam Datin sendiri, kalau kita cakap soal telusan, Syai, Datin sebagai, tadi Datin kata sebagai tunggak utama, pemain utama. Bila cakap soal ketelusan ni, macam Datin tekankan betul-betul ketelusan ni supaya tidak ada siapa-siapa yang bawa Datin ke, siapa-siapa yang menuntut ilmu dengan Datin ke, terlepas pandang soal ketelusan. Okey, kadang-kadang bila nak berlaku, kadang-kadang kita tak boleh, benda dah berlaku, kadang-kadang kita tak boleh nak ni, tetapi kita selalu beri orang kata peringatan. Reminder. We always keep remind our perintis. Okey, sebab tu kadang-kadang perintis mereka perlu rujuk. Sebelum mereka nak keluarkan apa-apa, mereka akan dapatkan rujukan dulu daripada pihak kita supaya do on don'ts tu akan ada. Kan, yang mana boleh, yang mana tak boleh. Sebab bila you carry penjenamaan you sebagai perintis, you diviralkan. Contoh, you buat benda-benda konten yang viral. Bukan sahaja you yang terpalit, saya dan Usanita tim tu sendiri juga akan terpalit. It's not only me, saya kena fikir rakan strategik saya. Zoe, Datuk Rosham, Awal Asyari dan semua usahawan selebriti yang berada di Usanita, termasuk agensi, kementerian dan badan-badan korporat. Kerana kita berkait rapat. Jadi, ini perkara-perkara yang selalu kita remind kepada mereka what do and don'ts. Dan setiap perintis mereka ada agreement mengikut program masing-masing. Jadi kalau mereka langgar, mereka akan dapat orang kata peringatan, mereka akan dapat orang kata surat. You know, this is all remind lah. Betul. Dia orang kata kerana nila setitik rosak susu sebelah. Sebelanga. Kita nak tanya. Nila kena letak jauh sikit lah. Jauh sikit lah. Kita nak tanya Wan juga berkenaan dengan kalau berniaga ni, kadang-kadang kita suka buat promosi. Tak kisahlah kita orang biasa ke dari kalangan pendakwah ni pun. Kadang-kadang menggunakan marketing yang lebih-lebih. Contohnya air ni diruqyah semalaman. Ada juga yang macam tu, macam katanya baca 30 juzuk padahal OEM manjung katakan. Jadi itu antara benda-benda yang tips-tips ataupun bukan tips. Itu antara perkara yang berlaku sekarang. Cuit sikit jangan tetap. Wadah sentap, ini soalan. Okey. Ini 3-4. Pasal macam mana tu Wan? Macam mana kita dengan hukum dia memang rasanya macam mana kan? Benda ni bagus, contoh jual madu kan. Khasiatnya bagus tapi marketing tu. No, Cheryl. No. Tak semestinya. No, okey. Tak semestinya. Lutu madu lah ni. Tak sekalipun. Kau seorang ustazah sekalipun. Kalau berniaga tu maksudnya khususnya lagi-lagilah dalam bab agama yang terkait dengan agama, jual beli urusan agama. Kalau berniaga tu macam produk-produk agama tu yang mana seperti yang kita sedia maklumlah, kadang 30 juzuk Quran dan sebagainya. Kalau betul dibuat sekalipun, saya tetap percaya perlu ada ni pendekatannya daripada saya sendiri seorang pendakwah, terkena ada ceiling price dia, Syairul. Okey. Ada ceiling price dia yang mana tak boleh sesuka hati tetapkan harga berapa pun. Walaupun dalam Islam memang keuntungan boleh seberapa maksimum pun tak apa dalam produk yang halal untuk dijual. Tapi kalau terkait dengan agama, saya selalu menegaskan untuk sekurang-kurangnya ada perbadanan daripada Jabatan Agama yang meletakkan satu piawaian atau SOP terhadap penjualan produk-produk agama ni supaya tak jadi macam ni lah. Tak jadi betul daripada dengan orang awam secara umum khususnya umat Islam. Kadang kismis contoh macam kismis Wan Dazrin jual RM10. Macam kismis daripada Hafiz RM2. Sebab kualiti itu adalah dicampur dengan ruqyah katakan. Kismis katakan contoh kismis. Betul. Sambil berceramah buka botol ke apa dan dijual dengan harga yang mahal. Itu macam mana pula? Okey. Secara subjektifnya memang kita tak dapat nak hukum terus. Hukum terus meletakkan satu hukuman terus kepada satu-satu orang, baik saya ataupun baik Hafiz yang menjualkan kismis yang sama tapi harga yang berbeza kerana saya menghafalkan Al-Quran 30 juzuk dan saya baca 30 juzuk itu kepada kismis saya, maka saya jual dengan harga RM10, Hafiz RM2. Dua-dua tidak lagi pantas untuk dihukum sewenang-wenangnya. Okey. Penyelesaiannya macam mana? Penyelesaian dia Syairul? Sebab ini antara tak berdaya lah kot. Syairul. Ya. Customer
seperti mana Datin bagi tahu dan Zoe bagi tahu, you have to be really brilliant on this. Saya ada satu soalan. Okey, soalan. Okey, soalannya kalau kita nak membeli emas, kalau kita membeli emas di kedai, kita kena ada akad. Kalau membeli online, kita nak akad dengan siapa? Akad tu, akad pembelian tu. Tapi jaranglah orang beli online. Tapi ada seller macam brand-brand top juga, ada mereka menjual barang kemas di e-commerce, dan macam mana kita nak akad pembelian emas itu? Saya pun beli online juga. Secara online. Online. Sebab itu kalau emas ni memang tak digalakkan untuk beli secara online. Ada. Saya beli juga. Beli juga. Jawapan orang ni mengundang kan sebenarnya. Zoe, memang macam-macam dia berlaku dalam dunia ni, Zoe. Yang di bawah kawalan kita pun banyak, Zoe. Itu sebabnya kadang-kadang video di pertemuan kita hari ini sedikit sebanyak dapat sampaikan kesedaran pun jadilah. Ya, betul. Sebab beli online lagi murah daripada kita beli yang offline. Betul. Baik, dapat voucher, free shipping. Dah, Zoe nanti macam-macam yang keluar. Baik, Wan Razin, terima kasih atas perkongsian tu. InsyaAllah saya rasa Syai yang perlu dirukiahkan selepas ini. Terima kasih Wan atas perkongsian dan juga pemahaman dalam soal agama. Terima kasih. Sikitlah daripada Zoe dan juga Datin. Kita mulakan Zoe terlebih dulu. Satu tips, satu perkataan untuk mereka yang nak melakukan perniagaan secara dalam talian. Apa sebenarnya yang mereka perlu ada? Yang paling kena ada ialah kena jujur, amanah. Apabila kita buat satu kebendaan yang diberkati Allah, insya-Allah perjalanan kita akan tenang dan kita tak ada apa-apa masalah pun. Okey, Datin sendiri? Fokus, konsisten and commitment. Bermaksud bila you fokus untuk you nak jadi seorang usahawan, mentality you and you punya orang kata persediaan you dah ada untuk you nak. Kalau you takut, you rasa boleh ke untung, boleh ke dapat ke duit banyak ni. So you tak payah berniaga. Itu yang saya rasa lah. And then fast action, fast result. That's the most important. Kalau you nak bertindak, you nak buat apa-apa, you mesti terus ambil tindakan. Dan you terus dan buat. Kena ada ilmu. Dan kena ada ilmu tentang perniagaan. Ya, paling penting ilmu lah kan sebenarnya. Ya. Okey. Tadi saya boleh. Ya, silakan. Okey, there was a hadis daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramai orang tak tahu hadis ni. Hadis ini memang dikhususkan kepada seorang usahawan ataupun ahli perniagaan. Yang mana kita tahu orang yang berniaga dengan amanah dan jujur. Baik. Mereka ini akan berpeluang masuk ke dalam syurga yang paling tinggi bersama dengan Nabi-Nabi, bersama dengan syuhada, bersama dengan siddiqin. Ya, baik. InsyaAllah. Itulah kelebihan seorang peniaga yang berlaku jujur dan amanah terhadap segala tanggungjawab mereka sebagai seorang peniaga. Baik, insyaAllah. Sekali lagi terima kasih kepada Wan Razin Wande dan juga Datin Sri Azliana Hassan, Ketua Pegawai Eksekutif Usaha Nita Sdn Bhd, dan juga Zoe Rahman, selebriti kita ni. Terima kasih atas perkongsian. Terima kasih. Kita semua dapat info yang cukup menarik dan juga ramai yang tercuit juga. Minta maaf lah ya. Jadi terima kasih kepada penonton dan juga lupa siaran ulangan kita Rabu jam 3.05 petang dan juga ikuti semua platform media sosial kita di Cuit Sikit Jangan Sentap. Kita akan berikan pendedahan berkenaan dengan ataupun aktiviti-aktiviti dan juga perkembangan-perkembangan kami di Cuit Sikit Jangan Sentap. Pastinya kita akan cut short kita punya video-video ni, akan post kepada media sosial. Anda boleh tonton secara langsung di TV1 dan juga anda boleh lagi tonton kami ulangan pada hari Rabu jam 3.05 petang. Dan anda boleh ikuti kami di semua media sosial. Saya dah awal dah cakap dia, saya ulang balik. Itulah maksudnya. Okey, jadi kita jumpa lagi. Saya Hafiz Dawson. Dan saya Syairul Islam. Assalamualaikum. Kita Malaysia Madani, tekad paduan, penuhi harapan.